Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat datang untuk kelas yang ketiga. Jadi kita akan mulakan seperti biasa dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, untuk logaritma ni kita akan sambung sedikit lagi dan yang ni saya akan ambil masa dalam 1 jam lah untuk kita bincang berkenaan dengan logaritma. Kemudian ada lagi 1 jam lebih tu kita akan bincang berkenaan dengan topik matriks lah. So ada 2 topik hari ni. Jadi minggu lepas kita dah discuss berkenaan dengan example 3. Jadi macam mana kita nak hapuskan log ni? Kita boleh sebenarnya bukan hapuskan log, sebenarnya kita nak cipta log tu, kita kena cipta log tu dari kiri ke kanan, dengan kanan lah, maksudnya kita cipta kiri dan kanan log tu, tapi pastikan yang kita cipta log tu mestilah log 10, sebab bila kita cipta log 10 kita boleh tekan kalkulator. Kalau kita cipta log 2, kita tak boleh tekan kalkulator. So log 2 tak sesuai. Jadi kita kena guna log 10 lah biasanya lah. Ya, cipta sahaja dekat belah kiri dan belah kanan. Dari tak ada jadi ada lah. Kat sini pun boleh cipta log juga. Cumanya kalau nak guna hukum indeks pun tak ada masalah. Jadi untuk example 3 ni, apabila dia melibatkan satu tanda sama, maksudnya kita kena selesaikan dengan menggunakan sama ada nak guna hukum log ataupun hukum indeks. Bergantung kepada soalan. Kalau rasa sesuai guna log lah. Kalau tengok macam ni nombor 12 dengan nombor 7 tak kena, guna log. Tapi kalau nombor 3 dengan nombor 9 ni kena, gunalah nombor indeks. Okey. Jadi ikutlah nombor-nombor yang kena atau tak kena. Okey, hari ni apabila kita nak selesaikan soalan yang dah siap sedia bagi log. Okey. Macam sekarang ni kita tak boleh nak cipta log. Okey, hari ni soalan yang keempat ni dia tak boleh cipta log sebab benda ni soalan tu dah bagi. Contohnya kat sini ada nombor 3. Sini ada log 2, asas 2 log asas 2. Maksudnya dia bukan asas 10. Dia asas 2. Jadi kita tak boleh nak guna kalkulator. Benda ni kena hapuskan. Kita kena buang log ni. So macam mana nak buang? So kita lihat di sini. Okey, sebabkan dia ada 2 kat sini, kita tak nak kita nak buang dia. So kita kena potong log ni. Okey, kita kena potong log ni. So 2 ni apabila kita potong, 2 ni akan cari tuan baru. Okey, dia akan pindah ke sebelah tanda sama. 2 ni akan pindah ke sebelah tanda sama di mana asas ni kita panggil asas sebab dia kecil. Dia akan jadi nombor bulat. Okey, dia akan jadi nombor bulat. Dia akan jadi nombor bulat di mana nombor 2 tu akan jadi nombor 2 lah. Bukan lagi nombor asas. Dia sudah membesar lah, maksudnya dari kecil ni dia membesar menjadi 2 nombor bulat. Jadi nombor 2 ni ambil alih tempat nombor 3. Jadi nombor 3 ni terapung duduk atas. Dia jadi 2 kuasa 3 lah. Di mana kuasa nombor 3 yang asal tadi tu, nombor bulat tadi tu, dia berubah jadi nombor kuasa. Dia berubah jadi indeks lah. Jadi dia akan berubah tempat. Di mana yang mana jadi asas akan berubah jadi nombor, yang mana jadi nombor akan berubah jadi kuasa. Itu apabila proses kita potong log ni. Jadi nombor depan ni kekal, 7 tambah X tu kekal. So hukum log ni, bila kita nak potong, bila kita nak potong, kita potong apabila log 2 ni tak sesuai digunakan. Sebab kat sini, kita tak boleh tekan kalkulator untuk log 2. So log 2 ni tak sesuai. Jadi kita potong. Dan bila syarat nak potong ni,
pastikan log ni hanyalah satu log sahaja. Maksudnya hanya satu belah sahaja. Dia belah kiri sahaja. Ataupun mungkin log tu belah kanan sahaja. Dia tak boleh ada dua-dua belah log. Kalau log tu ada dua-dua belah, contohnya log 2 kat sini, 7 tambah X sama dengan 3. Contohnya ada log lagi satu. Macam ni tak, yang ni kita boleh potong, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Maksudnya, kita cuma potong dua-dua sahaja. Maksudnya, dia just sekadar potong je. Dia tak ada ubah apa-apa tempat pun. Jadi, ini beza kalau kita nak potong log, kalau satu belah sahaja ataupun dua-dua belah. Kalau satu belah, maksudnya dia akan pindah nombor 2 ni menjadi nombor bulat. Sebab dia satu log sahaja. Kalau dekat sini, kes ada dua-dua belah ada log, kalau kita rasa tak sesuai, kita nak potong kan? Pastikan log tu samalah. Log tu asasnya sama, kita potong je. Lepas tu, nombor yang tinggal kita salin. Tak perlu ubah apa-apa. Dia jadi macam ni. Jadi dia lebih senang lah kalau ada dua-dua belah ni, dua-duanya log. Cuma kalau kat sini ada satu belah log sahaja, kita kena buat macam ni lah. Kena pindahkan nombor asas tadi menjadi nombor bulat. Kemudian nombor 3 tadi menjadi kuasa 3 lah. Dia ubah sahaja. So maksudnya, kita potong log ni apabila ikut kesesuaian soalan. Kalau rasa log 2 tak sesuai, kita potong. Okey, jadi kita selesaikan soalan ni dengan menyalin jawapan. Okey, 2 kuasa 3 tekan kalkulator, kita akan dapat 8. Kita selesaikan macam biasalah. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Dan kita cari nilai X. Okey, so X sama dengan 8 tolak 7. X sama dengan 1. Jadi, untuk kes soalan ni, kita akan potong log apabila log 2 tu tidak sesuai digunakan untuk persamaan tersebut. Kadang-kadang bukan log 2, kadang-kadang dia letak log 4, kadang-kadang dia letak log 5, sebab nombor-nombor ni tak sesuai. Jadi, kalau ada macam tu, potong sahaja. Dia lain dengan soalan B ni, dia lain. Kalau soalan B ni memang dia dah guna log 10. Okey, log 10 sebab nombor 10 tu tidak ditulis. Sebab dia tak ada asas kan. Kita anggap dia sebagai asas 10 lah. Okey, asas 10 Ini. Kenapa dia asas 10? Okey, sebab log 10 yang kecil ni, okey, log 10 ni boleh juga ditulis sebagai log sahaja. Sebabnya nombor 10 tu kadang-kadang soalan tak suka tulis. Jadi kalau ada nombor kecil tu, kita panggil dia sebagai asas. Okey, nombor kecil ni kita panggil dia sebagai asas. Ni asas Okey. So sebabkan untuk soalan A ni senang, rasanya potong sahajalah log tu. Manakala untuk soalan B, kalau dia bagi asas 10, okey, kita kena faham. Log ni asas 10, kemudian log ni juga asas 10. Jadi kita boleh gunakan formula multiplication. Okey, kita boleh guna formula multiplication di mana kalau kat sini kita lihat nombor 1 law dia. Okey, nombor 1 law dia kat sini. Apabila dia menggunakan tambah, kat sini ada tambah kan? Log yang pertama dengan log yang kedua, dengan syarat asas dia mesti sama. Sekarang ni asas dia adalah asas 10. Okey, log ni asas 10 sama. Kemudian dia guna tambah. Tambah ni maksud dia kita boleh jadikan dia sebagai darab. Okey, kita boleh rapatkan dia jadi darab. So kat sini kita boleh ubah dia jadi log 50 kali X. Okey, 50 kali X. Dia maksudnya kita boleh rapatkan MN tadi tu. Sebab dia menggunakan simbol tambah. Cuma syarat dia, satu je lah syarat dia kena asas yang sama. Kalau log sini log 10, kemudian sini log 2, tak boleh lah. Kita tak boleh guna hukum multiplication. Syarat dia adalah dia mesti sama. Syarat dia adalah mesti sama asas. Okey, ini belah kiri. Belah kiri ni apabila dia dah tambah, kita boleh
buat dia terus rapat. Gunakan hukum multiplication. Okay, next. Nombor 2 ni. Okay, nombor 2 ni kena ingat. Kalau nombor 1, 1 ni merupakan log A. Okay, kalau 1 ni maksud dia log A. Ataupun log A asas A. Macam itulah bacaan dia, log A asas A. Sebab apabila kita nampak hukum kat sini, nombor 4 nombor 4 ni, kalau kita lihat, hukumnya adalah apabila asas dia sama dengan nombor, kita boleh cakap nilai dia adalah 1. Contoh lain kat sini, kita boleh cakap log 5, 5. Atau log 10, 10. Jadi jawapan dia sentiasa 1. Sebab apa? Sebab asas dengan nombor dia sama. Okey, asas dengan nombor dia sama. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, kat sini nombor dia adalah nombor 2. Okey, bukannya nombor 1. Okey, tapi tak apa. Sebab dia nombor 2, mungkin boleh jadi awak boleh katakan bahawa dia adalah 2 kali 1 kan? 2 kali 1 tu maksud dia 2 kali log 10, 10. Okey, awak boleh cakap kat sini 2 kali log 10. Okey, ataupun log 10, 10. Dia macam ibarat seperti nombor tu, kita just tambah je nombor 2 kat depan. Cumanya log 10, 10 tu kena mention lah. Log 10, 10 ataupun tak nak tulis 10 pun tak apa. Yang penting kita faham, log ni merupakan asas 10. Okey? Kita tulis dulu macam ni. Sebab nombor dia dekat sini adalah nombor bulat, nombor 2. Kalau nombor dia nombor 3, letaklah nombor 3. Tukar nombor sahaja. Kalau nombor kat sini nombor 4, tulis nombor 4. Kalau sini nombor 2, nombor 2. Sebab kat sini, kita boleh anggap bahawa nombor tu datang daripada 2 darab 1. Okey, di mana 1 ni kita gunakan formula log AA tadi. Ataupun log A asas A. Memang kena buat macam ni sebab yang ni kita anggap soalan ni kita tak nampak. Okey, soalan ni adalah blind spot. Jadi hukum log ni, satu perkara, hukum log ni sangat susah kalau pelajar dia jarang buat kerja. Maksudnya dia jarang buat latihan lah berkenaan dengan logaritma sebab nanti dia tak akan nampak macam mana flow dia. Kalau awak selalu buat, awak akan nampak, oh kalau nombor 2 ni kita dah nampak dah, log AA kita boleh guna. Kalau nombor lain, boleh guna juga. Tapi pastikan log nombor 2 ni dia tak ada apa-apa lah. Maksudnya dia sekadar nombor 2 sahaja, nombor bulat sahaja. Macam ni kan, nombor 3 sahaja, boleh lah. Kita nampak nombor bulat sahaja, boleh. Kita buat macam ni. Dan yang lain tu salin. Log X tambah 1, X tolak 1. Okey. So formula yang kita guna untuk soalan B ni ada 2. Okey, ada 2 kat sini lah. Okey, next kita sambung. Kalau log 50 kali X, kita akan dapat log 50X. Dan kat sini, 2 ni, kita gunakan hukum bawa pindah jadi kuasa. Okey. Mana pindah kuasa tu? Nombor 3. Okey, formula nombor 3 ni di mana kalau kita lihat C dekat atas ni, okey, kita juga boleh bawa turun ke depan. Tapi kita juga boleh bawa C ni naik atas. Maksudnya dia boleh berulang alik. Dia boleh bawa turun, dia boleh bawa naik. Jadi hukum nombor 3 ni apabila ada nombor pemalar, kita panggil dia pemalar, kita boleh jadikan dia sebagai kuasa asas nombor ni. Okey, kita boleh panggil dia sebagai kuasa. Jadi kita pindah dia jadi kuasa 2. Kita pindah dia jadi log 10 kuasa 2. Okey, log 10 kuasa 2. Jadi kat sini kita boleh tambah log X tolak 1. Jadi kita dah selesai. Kita dah selesai ringkaskan soalan ni.
Soalan apa? Soalan B ni. Tapi kita kena pastikan ada lagi satu multiplication yang kita boleh guna sebab ada simbol tambah. Okey, kita buatlah. Ni cara yang lain lah daripada nota tu. So, dia tak semestinya sama. Jadi, kita pun try. Log ni, kita combinekan. Kita gabungkan log ni dengan simbol tambah ni menjadi formula multiplication. Kalau jumpa tambah, automatik kita guna multiplication. Ingat ya, kalau tambah ni, dia mestilah tambah antara log dengan log. Dia tak boleh cakap, kalau kita nampak log X tolak 1, kita terus buat log X bahagi 1. Tak boleh. Sebab dia bukannya tolak antara log. Tapi dia hanyalah tolak sesama sendiri. Kalau tolak sesama sendiri, dia bukan dikira sebagai formula ataupun hukum log. Dia hanyalah nombor biasa sahaja. Jadi jangan tertipu dengan simbol kurungan ni. Okey. Log X tolak 1 ni bukan bermaksud log X tolak log 1. Bukan dia bukan macam tu. Jadi kita tak boleh cakap dia tolak. Kita tak boleh cakap dia tolak. So kita try buat kat sini. Kita combinekan penambahan antara log yang pertama dengan penambahan antara log yang kedua. So kita guna multiplication di mana log kita combinekan 10 kuasa 2, okey, darabkan dengan X tolak 1. 10 kuasa 2 tu kita boleh kembangkanlah, dia jadi 100. Okay, log 50X sama dengan log 100 kalikan dengan X tolak 1. Okay, dia jadi macam ni. Nampak tak? Maksudnya kat sini, kita kena ringkaskan. Okay, kita kena ringkaskan log dari kiri dengan log dari kanan. Kalau awak lihat, dekat belah kiri tanda sama ni, okay, ni tanda sama kan? Kita buat sepadan. Dekat belah kiri ni ada dua log. Log yang pertama adalah log 50. Log yang kedua adalah log X. So, kita ringkaskanlah, kita gunakan hukum darab. Hukum multiplication. Yang belah kanan, di mana ada nombor pemalar ni, nombor 2 ni, kita tukar dulu dalam hukum log. Maksudnya, kita nak sekalikan, kita nak ringkaskan. Pastikan dia dalam bentuk log. Okey, pastikan nombor ni dalam bentuk log. Baru kita boleh ringkaskan. Kita tak boleh dapatkan dia kalau dia dalam nombor yang lain. So, kita kena tukar dalam log dulu. Okey, tukar dalam log dulu. Kemudian kita pindah naik atas supaya log ni tak ada pemalar. Log ni boleh combine dengan log yang lagi satu. Okey, kita nak combinekan je. Tugas kita adalah untuk cantumkan. So, bila kita dah naikkan 2 ke atas, kita pindahkan sementara lah. So, log ni akan bergabung. Okey, log yang pertama ni akan gabung dengan log yang kedua. So, yang tinggal adalah darabkan yang nombor-nombor ni je. Pemboleh ubah ni sahaja. Akhirnya kita kembangkan jadi 100 X tolak 1. Okey. So, apabila kita dah sampai tahap macam ni, okey, sampai tahap yang kiri dia ada log, kanan dia ada log, kita juga boleh lakukan kaedah potong. Okey, kita boleh guna kaedah potong. Maksudnya, hapuskan. Macam saya cakap tadi, kalau rasa nak tekan log guna kalkulator, ada huruf X, rasa macam tak sesuai kan kalau kita tekan kalkulator log 50X. So, kita potong je lah log ni. Kita hapuskan log. Sebab tak sesuai nak guna kalkulator. Kalkulator ni sesuai kita tekan apabila dia adalah nombor bulat sahaja. Contohnya log 50 tu kita boleh tekanlah kalkulator kan. Tapi kalau log 50X macam mana nak tekan kalkulator sebab ada huruf X. So, tak sesuai guna kalkulator. Tengok kat sini, kita tengok kalkulator ni. Kalau kita tekan log 50, sesuai lah. Sebab 50 tu nombor bulat. Dapat jawapan kan. Tapi kalau ada huruf X, macam mana nak tekan dalam kalkulator huruf X tu? Takkan nak tekan alpha X pula. Mana boleh dapat jawapan kan. Sebab X ni adalah pemboleh ubah. So, kita tak boleh guna kalkulator. Jadi, potonglah log ni. So, apabila kita dah potong log ni, kita cari nilai X seperti biasa. Kita
salin balik yang tinggal tadi. 50x. 50x sama dengan 100 kali x tolak 1. Dan kita kembangkan macam biasa. 50x sama dengan 100x tolak 100. Okey, cari nilai x. Pindahkan 50 ni dekat belah kanan, 100 ni pindah jadi ke kiri. So kat sini dia jadi positif 100. Okey. Kat sini pindahkan 50 jadi negatif 50. Okey, sekejap negatif 50. Kemudian 100 tolak 50 dapat 50. Cari nilai x. Pindahkan 50 jadi bahagi. 100 per 50. So x berapa? Okey, 100 bahagi 50. Ambil kalkulator, tekan je. 100 bahagi dengan 50. Ataupun perkan dengan 50. So dapat 2 lah. Dapat 2. Sama tak dengan jawapan tadi? Kalau tak sama rasanya note ni salah. 2 betul sama. Okey, cuma jalan kerja yang dekat note ni dia pendek sikit lah. Sebabnya tak nampak sangat macam mana flow dia kan. Tapi kalau kita lihat dekat sini, saya bagi detail jalan kerja yang sangat detail. Di mana kalau kita nak bentukkan log tu, kita kena pastikan bila kita nak guna hukum log ni, dia mestilah antara log yang pertama dengan log yang kedua. Okey, baru kita boleh gunakan hukum multiplication. Kalau hanya ada satu belah log sahaja, tak boleh lah. Macam kat sini, dia hanyalah ada satu belah kanan sahaja. Tak boleh. Awak tak boleh guna hukum log kalau kat sini nombor dia nombor biasa sahaja. So, tukarkan dulu. Tukarkan dalam log dulu. Tukarkan dalam log. Okey, tukarkan dalam log. Okey, so kat sini dapatlah warna purple ni. 2 log 10 dan sebagainya. Ni pindahkan 2 kuasa, pindah jadi kuasa dan sebagainya. Boleh kira-kira. Kembangkan 100 kali x tolak 1 dapat berapa dan cari nilai x lah. Yang ni tahulah macam mana 50 boleh jadi bahagi sebabnya dia adalah darab. So 50 ni darab pindah jadi bahagi. Jadilah 100 bahagi 50 dapat 2. So ini adalah soalan B. Okey, ni adalah soalan B. Cara penyelesaian log. Sangat detail. Cumanya soalan log ni memang bukan soalan favorite lah sebabnya log ni kadang-kadang dia boleh jadi soalan senang, kadang-kadang dia boleh jadi soalan susah. Sometimes soalan yang senang ni adalah soalan log yang tidak melibatkan tanda sama. Soalan log yang tidak melibatkan persamaan. Tapi biasanya kalau exam atau test, sentiasa keluar soalan log yang ada tanda equation ni. Jadi nak tak nak kita kena kuasai lah hukum log yang ada equation. Okey, so jawapan dia adalah 2. Okey, kita lihat pula soalan yang ketiga, soalan C. Yang ni kat sini kita lihat dulu macam mana bentuk soalan dia. Okey, yang formula ni saya padam jap. Okey, kita tengok soalan C ni. Apabila kita nampak satu equation di mana ada log 2x kemudian sama dengan log x 16. Kalau kita perhatikan sini, kita perhatikan asas 2, ni asas 2 asas 2 dengan asas x. Tak sama tak sama. Asas 2 dengan asas x tak sama, kita tak boleh potong. Tak boleh potong macam tu je, no tak boleh. Jadi kan, untuk soalan yang macam ni, kita kena pastikan asas mereka adalah sama. Sebab kita nak simplify soalan ni. Okey, kita nak simplify soalan ni, jadi kita kena convert
mana-mana asas, sama ada kalau pelajar nak ambil asas 2 ni, dia nak tukarkan kepada asas X. Boleh, tak ada masalah. Atau sebaliknya, kalau kita nak ambil asas X, kita nak tukarkan kepada asas 2. Mana-mana diterima. Okey. Kalau lihat dalam nota yang saya bagi, kalau lihat nota yang saya bagi ni, kalau perasan, saya tukarkan kedua-dua asas. Okey, saya tukarkan dua-dua ni, dua-dua ni masing-masing ke dalam asas 10. Saya tukarkan dua-dua ni masing-masing ke asas 10 sebab kita nak senang kan, kita pilih asas 10. Tapi kalau tak nak, tak apa, boleh je tak, kalau kita tukar asas X, boleh je kalau kita tukar asas 2, tak ada masalah pun. Cumanya kalau nak lebih selamat, masing-masing tukar dalam asas 10 dulu. Boleh, tak ada masalah. Apa formula bagi kita nak menukarkan asas? Maksudnya log tu kekal tapi kita nak tukar asas. Okey, kita tengok formula kat sini, ada tak? Okey. Ni, formula nombor 6. Kita tak pernah guna lagi. Kita tak pernah guna formula nombor 6. Kita lihat formula nombor 6. Macam mana kita nak tukarkan asas 2 dengan asas X tu kepada asas 10? Kita lihat kat sini. Okey, saya dah contoh sangat ni. Okey. So kita lihat kita lihat formula dulu. Kita lihat ada huruf M, kita lihat ada asas N. Yang mana nombor ni duduk atas, okey, yang mana asas tu duduk bawah. Okey, so kita letak dulu nombor dengan asas. Contoh kat sini, X ni adalah nombor. 2 ni adalah asas. So kita letak dulu kat atas dengan bawah. Kita letak dulu huruf X dengan nombor 2. Maksudnya X per 2 dulu. Kita letak dulu pecahan ni. Kita buat dulu pecahan macam ni. Maksudnya ikut dulu dia punya formula. X tu adalah nombor, 2 tu adalah asas. Asas tu letak bawah. Kemudian log A ni maksudnya apa pilihan kita? Apa yang kita nak ubah? Kita nak tukar log 2 ni kepada log apa? Contoh kalau kita rasa kita nak tukarkan kepada log X, awak pilihlah log X. Okey, pilihlah log X. Log asas X. Tak ada masalah pun. Kalau tiba-tiba tukar hati nak tukar asas 10, tulislah asas 10. Log 10. Ataupun tak nak tulis 10 pun tak apa, biarkan kosong. So jadi log X macam ni sahaja. Tak ada masalah. So maksudnya formula nombor 6 ni maksud dia adalah kita yang pilih. Okey, yang ini log A ni adalah pemilihan kita. Apa yang kita pilih? Okey, ni apa yang kita pilih Apa yang kita nak. Apa yang log kita nak? Kita nak log apa? Log 10. So tukar je log 10. So atas bawah ni masing-masing log 10. Log asas 10 lah maksudnya. Okey? Maksudnya penukaran log ni kita buat dalam bentuk pecahan. Di mana nombor tu letak atas, asas tu duduk bawah. So buat benda yang sama lah. Kalau katakan log 16 ni awak nak tukarkan dalam asas 10 pun buat benda yang sama. So log letak atas, log letak bawah. Silap. 16 letak atas, X letak bawah. Okey, 16 letak atas, X letak bawah. Lepas tu buat pecahan. Siaplah kita punya formula nombor 6. Penukaran formula nombor 6. Apa yang kita nak. Okey. Boleh mana-mana. Yang ni yang paling senang lah kalau nak cepat senang. Tukar dalam asas 10. Okey. Kalau kesnya apabila asas dia tidak sama. Ni kita buat syarat ya. Apabila asas tak sama. Apabila asas tak sama. Sebab yelah kalau lihat kat sini. Asas yang belah kiri ni asas 2. Asas yang belah kanan ni adalah asas X. Kadang-kadang asas X ni dia jadilah nombor 5, kadang-kadang nombor 6, tak kena tak sama. So apabila asas tak sama ni kita tukarlah dalam asas yang sama. Okey. So apabila dah dapat buat macam ni, apa yang kita kena lakukan adalah kita darab silang. Okey, kita darab silang. So kalau kita darab silang, kita akan dapat sekejap saya tak nak darab silang dulu, saya nak salin balik log X, log 2
sama dengan 16 ni dulu. Yang 16 ni saya nak tukarkan sama macam nombor 2 ni. Sebab 16 dengan nombor 2 ni macam kena tau. 16 ni saya rasa saya boleh tukar jadi nombor log 2 kuasa 4. Saya boleh tukar dia jadi log 2 kuasa 4. Kalau tak percaya, tekan 2, tekan kuasa 4. Macam ni 2 kuasa 4. Dapat tak 16 tu? Okey. Kalau tekan dapat, maksudnya kita boleh simplify nombor 16 tu menjadi 2 kuasa 4. Kalau tak tahu macam mana, cuba fikir balik. Kalau 2, okey, darab dengan 2 sama dengan 4, kemudian darab 2 sama dengan 8, agak-agak macam mana dapat nombor 16? Sebab kita darab 2 tu dapat 16. So maksudnya 2 darab 2 darab 2 darab 2. Ada 4 nombor 2 kat sini. Okey, ada 4 nombor 2. Jadi kita boleh katakan bahawa 2 kuasa 4. Okey, dapat 16. Bolehlah jadi macam ni. Okey, so 4 ni letak je jadi kuasa kat situ, kita salinlah macam ni siap-siap. Dia jadi macam ni Okey. So kat sini lagi Okey. So kita pun buat lagi sekali, kita salin lagi log X per dengan log 2. Okey, ni asas 10 masing-masing asas 10. Nombor 4 tu saya bawa turun. Nombor 4 tu saya bawa turun menggunakan formula nombor 3 tak silap. Formula nombor 3 di mana kuasa ni saya bawa turun. Log A M kuasa C ni saya bawa turun guna formula ni. Okey, guna formula tu saya bawa turun. So saya letak warna biru log 2 perkan dengan X. Sama tak log 2 dengan log 2 ni? Sama tak log X dengan log X ni? Maksudnya sama Kita nak samakan dia punya perkali dia. Kita nak bukan perkali, sorry. Kita nak samakan dia punya pemboleh ubah tu. Log 2, log 2. Kalau log X nak samakan dulu. Log X dengan X silap. Ni log X. Ya, nak samakan dia punya pemboleh ubah. Mesti kena samakan. Sebab, kenapa kita kena samakan? Sebab kita nak darab silang. Okey, log X darab log X dapat log X kuasa 2. Macam ni log X kuasa 2. Macam ni dia kena kurungkan. Sebab bukan dia kata log X darab log X ni dia dapat log X kuasa 2 salah. Dia bukannya log X kuasa 2, bukan. Dia kalau X kuasa 2 ni apabila X darab X. Tapi bukannya log X darab log X dapat X kuasa 2, tak dia akan dapat keseluruhan ni kuasa 2. Dia jadi macam ni. Okey, kemudian kita buat 4 log 2. Okey, 4 log 2 ni kalau lihat 4 log 2 darab dengan log 2. So dia akan dapat 4 dalam kurungan log 2 kuasa 2. Nampak tak? Sebabnya log 2 ni diulang sebanyak 2 kali. Dia macam tadi yang saya ajar. Kalau 2 kali 2, nombor 2 ni diulang sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis 2 kat sini, kuasa 2. Kalau awak anggap je log 2 ni sebagai satu huruf, okey, awak anggap je yang ni sebagai huruf A lah, katakan yang ni awak anggap sebagai huruf A. Sekejap warna merah. Okey, A. Ini pun awak anggap sebagai huruf A. So kalau 4A kali A, okey, kalau 4A kali A, awak akan dapat 4A kuasa 2. Okey, sebab A ni diulang sebanyak 2 kali. Jadi, sama je kalau log 2 ni awak anggap sebagai satu pemboleh ubah. Okey, anggap je log 2 ni sebagai satu pemboleh ubah yang awak tak boleh nak kira. Okey, yang awak tak boleh nak kira. So, 4 log 2 darab log 2 dapat log 2 kuasa 2. Jadi, kita tulis kat sini warna biru log 4 log 2 kuasa 2 dia jadi macam ni. Jadi kan kita dah siapkan dia punya statement ni
kita pindahkan, kita nak cari log X ni, kita nak cari nilai X ni, so kita pindahkan kuasa 2 ni menjadi punca kuasa 2. So log X sama dengan punca kuasa 4 log 2 kuasa 2. Dia jadi macam ni lah punca kuasa. Dia jadi panjang sikit. So yang mana boleh kira? Yang mana boleh punca kuasa? Nombor 4 boleh tak punca kuasa? Nombor 4 ni. So try lah tengok. Punca kuasa nombor 4. Kalau nombor 4 boleh, bolehlah. Kalau tak boleh, biarkan. Okey, dapat nombor 2. Sebab kadang-kadang, kalau sini nombor 3, okey, katakan sini nombor 3 kan. Punca kuasa 3 mana boleh? Punca kuasa 3 tak dapat kan? So dapat macam ni je lah. Kekal. Dia jadi punca kuasa 3. Tak ada masalah. Biarkan kekal macam tu. Tapi kalau nombor 4 tu boleh, so bolehlah. Maksudnya kalau punca kuasa 4 ni boleh tekan, tekan kalkulator, tekan je kalkulator. Dapat nombor 2. Okey, dapat nombor 2. Log 2 kuasa 2 ni potong je lah. Kuasa 2 dengan punca kuasa dapatlah nombor biasa. Dapatlah 2 log 2. Kita hapuskan kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ni je. Sebab kalau X kuasa 2, punca kuasa 2, kita dapat balik X tu. Okey, kita dapat balik X tu. Okey, kena ingat formula hukum radikal ni. Sebab punca kuasa dengan kuasa 2, dia adalah berlawanan. Okey, dia adalah berlawanan antara satu sama lain. Kalau dia berjumpa antara satu sama lain, memang mereka akan cancel. Okey, kalau mereka berjumpa antara satu sama lain, mereka akan cancel. Samalah macam kalau kita jumpa bahagi, tak boleh, yang tu tak boleh kita guna kan. Tak apalah. So memang itu dia akan cancel lah. Kalau ingat X kuasa 2, jumpa punca kuasa, dia akan cancel jadi X sahaja. Yang ni kena ingat. Okay, so dekat sini dah siap lah. Log X dengan log, 2 log 2. So apa nak buat? Pindah balik 2 tu naik atas. Log X sama dengan log 2 kuasa 2. Kenapa kita pindah? Sebab kita nak pastikan log ni bertemu dengan log. Supaya kita boleh potong. Okey, kita boleh potong. Log dengan log tu boleh potong. So, X sama dengan 2 kuasa 2. So, X sama dengan 4. Okey. Jalan kerja dia sangat panjang. Yang ni untuk soalan C. Sangat panjang. Jadi, saya nak simpulkan balik. Kalau kita lihat dari notes ni. Okey. Kalau kita lihat dari log ni. Sekejap. Okey. Kalau kita tengok dari notes ni. Bila kita darab log 2 dengan log 2, kita akan dapat, kita buat turun dulu lah 4 ni ke depan. Kemudian kita dapat macam tadi lah 4 log 2 kuasa 2. Jadi kita darabkan sahaja log 2 dengan log 2. Saya highlightkan log 2 dengan log 2 ni. Alamak. Okey. Kemudian apabila saya dah highlightkan log 2 dengan log 2 ni, dia akan jadi log 2 kuasa 2 lah. Okey. Nombor 4 tu kekal sebab dia adalah pemalak. Lepas tu kuasa 2 ni saya cancel lah. Saya jadikan dia sebagai punca kuasa. So 4 ni punca kuasa 2 dapat nombor 2. Kemudian kuasa 2 jumpa dengan punca kuasa 2 akan jadi nombor biasa lah. Okey, macam saya cakap tadi. Dan akhirnya kita cari dia 2 kuasa 2 dapat 4. So potong log ni dapat X sama dengan 4 lah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi kat sini, actually dalam kerja dia cuma banyak pecahan je. Lebih kurang sama banyak dengan soalan B. Jadi kena tengoklah. Jadi apa yang saya nak simpulkan kat sini adalah, kalau dapat je soalan macam ni, jangan gelabah. Tengok balik formula apa yang sesuai nak digunakan. Kalau asas dia sama, tak boleh guna formula nombor 6. Tapi kalau asas dia tak sama, baru kita guna formula nombor 6. Okey. Apabila asas tak samalah, kena samakan asas. Ingat ya, syarat untuk guna formula. Okey. Syarat guna formula. Syarat guna formula. Okey. Okey. Nombor 1, asas mesti sama. Okey, asas mesti
Sama. Kalau tak sama, baru guna nombor 6 ni supaya kita samakan asas tadi. Kena samakan. Jadi asas kena sama. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, gunakan formula yang sesuai. Okey, gunakan formula yang sesuai. Kadang-kadang kita guna formula 1. Kadang-kadang ada pelajar dia tak guna formula 1. Tapi tak apa, yang penting dapat jawapan yang betul lah. So guna formula yang sesuai. Yang kita rasa sesuai, kita guna. Kalau rasa tak sesuai, jangan gunalah. Sebab tu kadang-kadang jawapan dia jalan kerja tak sama dengan orang lain. Tapi jawapan akhir dia sama. So macam ni formula 6. Okey, ni formula 6. Kalau kita lihat, kita tukar log 10. Lepas tu kita guna formula 3 di mana nombor 4 tu kita bawa turun. Lepas tu kita gunakan kaedah matematikal iaitu kita darabkan seperti biasa, darab silang. Okey, darab silang sebab pecahan kan. Okey, darab silang. So log X darab log X dapat log X kuasa 2. Sebab ingat anggap sahaja log X ni sebagai huruf A. Okey, A darab A dapat A kuasa 2 lah, maksudnya macam tu. Okey, sama juga dengan log 2 ni kita anggap sebagai huruf A. Log 2 darab log 2 dapat log 2 kuasa 2. Okey, dan akhirnya kita punca kuasa lah. So punca kuasa semua semua sekali. Nombor 4 punca kuasa, kuasa 2 ni punca kuasa. So kuasa 2 punca kuasa dapatlah nombor biasa balik. Dan akhirnya kita selesaikan bawa naik atas balik guna formula 3. Kira macam biasa dan selesailah dapat nilai X. Itu sahaja. Okey, kadang-kadang soalan ni pun buatkan kita termenung. Tapi cuba cuba. Kalau dapat soalan susah, cuba dulu. Mana tahu dapat jawapan. Sebab kalau dapat jawapan, rasa happy dia lain macam. Lega dia tu lain macam. Okay, so settle untuk example yang keempat untuk logaritma. Okay. So kita tengok latihan. Okay, latihan sedikit lah. Sedikit je, tak banyak. Bukan semua sikit je. Tengok latihan. Okay, kita tengok nombor 1 dengan nombor 4. Kita tengok nombor 1 ni. Okay, diberi bahawa log 5, 15 ialah berapa nilai yang diberi kat sini dan log 5, 4 ialah berapa nilai lah. Jadi ingat saya dah cakap, kalau soalan ni dia bagi log 5, 15, log 5, 4, so nombor yang kita boleh gunakan ada dua sahaja. Nombor yang boleh digunakan. Okey, nombor yang boleh digunakan adalah ada dua sahaja, iaitu 15 dan 4. Tapi kita juga boleh guna nombor 5. Okey, kita juga boleh menggunakan nombor 5 sebab dia adalah asas 5. Jadi kita ada 3 lah sebenarnya. Yang ketiga ni saya letak warna purple sebab menunjukkan asas dia. So ada 3 nombor yang boleh digunakan. Nombor 15 dengan nombor 4. Okey, untuk soalan A. Untuk soalan A, log 5, 60. Macam mana dapat 60 ni? Okey, 60 ni datang dari mana? Ha, 60 ni datang dari mana? Hasil darab ke? Kalau tengok dekat sini, kita ada 3 nombor kecil sahaja. Kita ada 3 nombor kecil, kita ada nombor 4, kita ada nombor 5, kita ada nombor 15. So katakan, kalau kita dekat sini kita ada 5 kali dengan 4. Katakan kita ada nombor 20, tak sampai 60. Okey, kalau kita try 15 kali dengan 5. Terlebih pula kan? So kalau kita try 15 kali dengan 4. Dapat 60. So maksudnya 60 ni datangnya daripada 15 kali 4. So kita boleh gunakan dua nombor ni. Okey, kita gunakan dua nombor yang tertera dalam soalan. So 60 ni datang daripada 15 kali 4. So kita tulislah kat sini. Okey, log 5 di mana nombor 60 ni datang daripada 15 kali 4. Okey, ingat kita boleh gunakan hukum multiplication apabila dalam kurungan ni didarab. Jadi kita pun kembangkan log 5, 15 tambah log 5, 4.
Okey, maksudnya kita kembangkan seperti biasalah kita apa ni orang panggil? Kita cari nilai dia, kita gunakan formula nombor 1 untuk hukum logaritma. Jadi ingat tahu 60 ni datang dari mana? Okey. So settle lah. Kat sini kita dapat kita gantikan log 515 ni kat sini adalah 1.6826. 1.6826. Kemudian kita tambahkan dengan log 54. Log 54 kat sini lah 0.8614. So tambahkan macam biasa. 1.6826 tambah 0.8614. Alamak. Saya nak tukarkan dalam bentuk ni lah. Okey. So dapat jawapan 2.544. So jawapan dia adalah 2.544. Senang je soalan ni. Cuma yang kita kena teka lah datang dari mana nombor 60 ni. Kan? So kena datang dari mana 60 ni? So kita kena tengok balik. Macam mana? Apa nombor yang terlibat? Okey? Jadi untuk soalan A tu senang sahaja. Okay, next. Soalan nombor B. Nombor B ni, huruf B ni adalah log 512. Datang dari mana pula nombor 12 ni? Sebabnya 4 darab 5 dapat 20. 15 darab 4 dapat 60. So nombor dia tak ada kena langsung pun. Kan? Betul tak? Jadi kalau darab tak boleh digunakan. Okey, kalau ni nombor dia lebih kecil. Kecil pula. Nombor dia lebih kecil. Okey, nombor dia lebih kecil. Jadi darab tidak boleh digunakan. Darab tidak boleh digunakan. So try ambil nombor besar bahagi dengan nombor kecil. Contohnya lah. Kalau saya ambil nombor berapa bahagi dengan nombor berapa dapat 12. So saya try Okay, 12 try kali dengan 5. 12 kali 5 dapat 60. Okay, kalau 12 kali 4 dapat 48. So saya rasa lebih tepat kalau saya ambil 12 kali ni besar sangat ni. 12 kali 5 lah. 12 kali 5 adalah 60 So katakan kalau nak dapat 12 ni adalah adalah log 5 60 bahagi dengan 5. Okey. 60 bahagi dengan 5 dapat 12. Maksudnya saya darab tadi sebab saya nak tahu nombor besar dia siapa. Kan? Kita nak tahu nombor besar dia siapa, kita darab dulu. 12 ni darab dengan 15 boleh tak? Nombor besar dia adalah 180. Tapi besar sangat ni, tak nak. Okey, ambil balik darab dengan 4. Okey, nombor besar dia adalah 48. So 48 ni macam tak relate langsung dengan soalan. Okey. So 12 darab dengan 5 60. So 60 ni macam relate dengan soalan A tadi. Okey, soalan A tadi adalah 60 kat sini. So boleh ambil boleh ambil. Bila relate balik dengan soalan A, bolehlah kita ambil 12 kali 5 tu maksudnya nombor besar dia adalah 60. Okey, nombor besar dia adalah 60. So 60 ni duduk atas. Okey, nombor besar dia duduk atas, bahagi dengan 5 dapat 12. Okey, ni adalah dia punya pembahagian. So bahagi ni susah sikitlah nak kena teka. Okey. Apa ni? 60 bahagi 5 kan dapat 12. So kita nak tahu datang dari mana 12 ni. 12 ni adalah 60 bahagi 5. Sebab darab tak boleh digunakan ingat tu. Jadi ingat hukum kedua kita adalah hukum bahagi di mana bahagi akan berubah jadi tolak. So log 5 60 dia akan tolakkan dengan log 55. Salin sahaja. Yang mana duduk atas letak depan, yang mana duduk bawah letak lepas tolak tu Okey, yang ni saya rasa semua dah tahu jawapan. Log 560 ni ambil balik dekat warna purple ni. Okey, jawapan dia 2.544. Ambil balik. Kemudian tolak dengan log 55. Sekarang saya nak tanya, log 55 ni nilai dia berapa?
Lot 55. Nombor yang sama. Ada siapa-siapa tahu tak? Lot 5, asas 5. Apa nilai dia? Kalau dia punya tu sama. Jadi 1. Betul lah tu jadi 1. Sebabnya dia punya asas tu sama. Okey, ingat kalau lot 10-10 ke, lot 5-5 ke, lot 2-2 ke, semuanya jawapannya 1. Jadi kita tukar dia jadi 1. Jadi apabila kita dapat gantikan lot 5-5 dengan 1, kiralah seperti biasa. Jawapan dia adalah 1.544. Yang ni susah sikit lah sebabnya kita tak nampak dia 12 ni datang dari mana kan. So 12 ni datang daripada 60/5. Kita kena kreatif sikit. Okay. Next, last soalan yang terakhir. Soalan C. Datang dari mana nombor 100 ni? Nombor besar sangat. Try dulu darab-darab. Try dulu darab-darab. 4 darab 5. Dapat 20. Tak cukup. Okey, 15 darab 4. Tak cukup. Dapat 60 pula kan? 15 darab 5. Tak cukup lagi. So agak-agak macam mana nak cecah 100 ni? Ambil balik 20 tadi. 4 darab 5 tadi. 4 darab 5 tadi, 20. Cuba darab lagi dengan 5. Cuba darab lagi dengan 5. Sebab tak cukup kan? Cuba darab lagi. Dapat 100. Maksudnya 4 kali 5 kali 5. Dapat 100. Maksudnya kita boleh ulang. Ulang lagi sampai dapat. Ulang lagi sampai dapat. Ulang lagi sampai dapat. Sebabnya nombor tadi kita dapat kan kecil kan. 4 kali 5 dapat 20. Tak sampai langsung. Kalau kita ambil darab dengan 4, kita dapat 80. So tambah lagi 1 kan. Tambah lagi 20 kan. So maksudnya 4 darab 5 lah. Maksudnya kita kena try top up. Top up dia sampai dapat 100. So kat sini kita tulis log 5 iaitu 4 kali 5 kali 5 ataupun 5 kali 5 ni kita dah nampak dah dia wujud sebanyak 2 kali. So automatically kita akan tuliskan sebagai 4 kali 5 kuasa 2 sebab dia ada 2 kali lah. Boleh je tulis macam tu. Okay. Next. Kita kembangkan. Hukum darab ni kita kembangkan guna multiplication law. Log 5, 4 tambah log 5, 5 kuasa 2. Boleh je buat macam tu. Tak ada masalah Yang ni kalau kita lihat yang ni dah settle. Yang ni dah settle lah. Yang ni kita kena settlekan dulu, yang belah kanan. So bawa turun 2 gunakan formula 3 iaitu kita bawa turun kuasa. Okey, bawa turun kuasa di mana dia akan jadi 2. Okey, yang ni saya guna warna biru lah. 2 log 55. Log 55 tadi dapat 1 kan. So kita gantikanlah nilai-nilai dia. Kita ganti dulu yang ni Kita ganti je dulu yang ni. Log 54 ni ambil balik dari soalan, gantikan dia 0.8614. Ganti dulu yang ni. Kemudian tambahkan dengan nombor 2. Log 55 pula kita ganti. Log 55 tadi adalah 1. Tengok cara jawab dia kena buat slow-slow. Jadi apa yang nak kena buat adalah tekan je calculator. Ambil kat sini 0.8614 tambah 2 kali 1. Salin balik. Dapatlah 2.8614. Jadi untuk soalan macam ni, sebenarnya dia agak susah kalau kita tak teka dulu. Macam mana dapatnya nombor 12? Macam mana dapatnya nombor 60? Macam mana dapatnya nombor 100? Dia kes yang paling susah dekat soalan B ni. Sebabnya soalan B ni kita tak tahu. Nombor 12 ni kecil sangat.
Dan kita darab-darab pun tak dapat. So darab tak boleh gunalah, kena guna bahagi pula. Ambil nombor besar, bahagi dengan nombor kecil. Try lah. Try balik cari 60 balik, relate balik dengan soalan sebelum dia. Kalau yang 60 tu boleh buat bahagi? Mana? 120 bagi 2. Kalau yang soalan A contoh lah. Soalan A. Buat bahagi. 60 bahagi 2. Dapat 30? Bukan, buat 120 bagi 2. 120 bahagi 2. Dapat lah macam dia jawapan. Tapi nanti nak cari, boleh kalau kita buat tu boleh, tak ada masalah. Nanti dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni log 5 120 bahagi 2 kan? Tapi ingat nombor 2 ni tak relate langsung dengan soalan. Nampak tak? Kena tukar guna nombor 15 dengan nombor 4. Ya, sebab kat sini kalau kita tengok nombor 5 ni relate dengan atas. Lagi satu, yang atas ni juga, yang nombor besar ni mesti relate juga dengan soalan. 60 ni datang daripada 15 kali 4. 5 tu datang daripada log 5. Sebab atas dengan bawah ni, pastikan dua-dua ni mesti relate dengan soalan. Dia punya nombor. Contohnya kat sini kan, kalau kita try nombor 120, lagi satu nombor 120 ni, tak ada pun dah kat atas ni. Nampak tak? Tak ada kan nombor 120 kat atas ni. So tak boleh. Sebab tu kena tengok mana yang bersesuaian. Kalau nak try, nak tahu lagi, nak teka lagi, try tengok nombor 2. Sama je soalan dia. Nombor 2 ni tukarkan dulu pecahan jadi 5/4. Okey, tengok. Kalau ni kita tengok log 7, 1/4 ni kita tukar pecahan dia dah jadi 5/4 kan. So log 75 ada tak? Log 75 ada. Log 74 ada tak? Log 74 ada. So bolehlah kita tukarkan pecahan jadi pecahan tak wajar. So maksudnya yang soalan ini rasanya boleh buat, tak ada masalah. Soalan B ni 28 ni datang dari mana? 4 darab berapa? Okey, 4 darab 7 dapat 28 kan? So boleh guna log 77 atau log 74. Yang ni 100 ni datang dari mana? Macam mana nak buat? Fikir balik macam tadi. 4 darab 5 darab 5 kan? Try buat benda yang sama. Ni 0.25 ni tukar dalam pecahan 1/4. Okey? Dan sebagainya. Kalau 1/4 maksudnya kalau ingat formula saya, ingat log A log A pula. Log A ni maksudnya log apa-apa nombor lah, log 10 ke, log 7 ke, log 5 ke. Tapi nombor dia kalau nombor dia 1, automatik kosong. Tak percaya try kalkulator. Log 1 kosong. Try lah. Jadi A ni apa-apa nombor lah. Contohnya kalau kita tengok yang soalan last tu, sekejap saya ambil yang soalan last ni. Sebab soalan last ni tak pernah nampak ni. Okey, sekejap kita ambil yang ni. Ni dan diberi kat sini log 4 dengan log 5. Yang ABC tu try buat sendiri, senang je. Yang D ni tak nampak lagi sebab kita nak tengok. So kalau 0.25 ni tak tahu nombor pecahan dia, try tekan kalkulator. Saya tekan kalkulator sekejap. 0.25. Dapat 1/4. Okay, so kita tukar dulu. Log 7 1/4. Tukar dalam bentuk pecahan. Kalau soalan A tadi, ni pun tak pernah nampak kan? Yang ni pun sama tak pernah nampak. Ni kita try tukar dululah. Kita tukar dia jadi pecahan tak wajar. Ingat cara nak tekan pecahan tak wajar, ambil kalkulator ni. Kita pakai kalkulator lama lah. Okey. Kalau kalkulator lama, tekan 1, tekan pecahan, tekan 1, tekan pecahan, tekan 4. Ni pecahan tak wajar. So 1/1/4 lah. Dia ada 2 per kat situ. Nanti tekan shift, tekan balik semula pecahan tu, ABC tadi tu. Dan kita akan dapat pecahan log 5/4. Ni maksudnya boleh settle terus. Okey, ni boleh settle terus. Yang ni dah nampak lah ni. Start dari sini automatik nampak dengan mata kita lah. Di mana kita kena gunakan formula bahagi. Di mana formula tolak. Log 7, 5 tolak log 7, 4. Ni cari sendiri. Ni boleh buat. Yang ni sama juga. Formula log 71 tolak log 74. Yang ni boleh dapat. Kosong tolak apa. Sama je. Dia dua ni kalau boleh tukar dalam pecahan.
Jumpa je dalam bentuk macam ni, terus tukar dalam pecahan. Ni saya dah bagi tips dah macam mana nak buat soalan A dan D ni. Kalau nak tahu lagi jawapan, nak semak jawapan, boleh tengok dekat answers. Answers ni saya dah uploadkan dekat dalam Google Classroom. Try buat. Kalau tak try buat memang tak tahu, tak nampak. Okay, itulah berkenaan dengan pengiraan log yang ni. Yang ni saya sukalah soalannya macam ni. Bagi saya favorite lah. Sebabnya, kenapa favorite? Sebabnya kita senang nak teka. Sebab nombor dia diberi kat sini tak adalah semua nombor kan. Tak ada pun nombor 8, tak ada pun nombor 9. Tak payah guna semua tu. So, guna je nombor-nombor yang berkaitan ni. Dia senang sikit nak teka. Cuma soalan B tadi je lah yang susah sikit. Okay. Sekejap kita ambil masa sikit untuk settlekan soalan 5. So soalan 5 ni saya ambil satu saja soalan, tak nak semua sebab yang lain semua sama saja. Awak boleh tengok nanti. Okey, kita tengok soalan 5 ni jap. Okey, ambil satu soalan ni. Okey. Yang ni tak ada dalam example. Yang ni kena tengok macam mana nak settlekan dia. Actually dia ada dalam example 3. Tapi example 3 tu tak ada sedetail macam soalan ni. Soalan ni saya ambil daripada buku teks tingkatan 4. Form 4 punya soalan Form 4 punya soalan. Jadi form 4 punya soalan ni dia detail lagi. So kita lihat macam mana nak tengok soalan ni. Okey, nombor 3 dengan nombor 50. Nombor bulat ni tak ada kena-mengena. Okey, tak ada kena-mengena. Maksudnya macam mana nak darabkan nombor 3 ni supaya dapat 50. Mana boleh kan? Sebab nombor ganjil dengan nombor genap. Tak boleh. So, awak try buat guna log, hukum log. Log 10 saya ajar. Log 10 paling senang. Log 10, 3 kuasa X tolak 4. Macam ni. Dia jadi macam ni. Letak log je. Letak log ni saya letak warna hijau lah. Sebab kita tambah kan, top up. Kita top up warna log ni. So, tambah log dekat belah kiri dengan belah kanan. Okey, dengan belah kanan. Kiri kanan kena ada. Bila kita tambah log, kiri dan kanan mesti ada. Okey, yang lain kekal. Yang lain kekal, X tolak 3, X tolak 4 semua tu. Lepas tu, lepas kita dah tambah log 10 ni, bawa lah turun. Kan? Jangan duduk atas lama-lama. Bawa turun. Okey, bawa turun. Berserta dengan kurungan. X tolak 4, log 3. Sama dengan X tolak 3 log 50. Bawa turun cantik-cantik. Dah jadi statement yang senang nampak macam ni. Okay. Cumanya dia agak sakit lah nak selesaikan equation ni macam ni. Sebab yelah, kat sini bila dah bawa turun, kita blank. Apa benda nak buat lah? Kan? Dia macam lepas dah bawa turun tu dah tak tahu nak guna formula apa. Sebab kat sini mana ada formula tambah atau darab semuanya tak ada dah. Dia tak ada hukum multiplication, dia tak ada hukum apa-apa lagi dah. Jadi kita pun blank. Formula apa yang nak guna lepas ni? Memang tak ada formula. Tak ada langsung formula yang kita boleh guna. Jadi bila kita stuck, bila kita stuck macam ni, cuba kembangkan. Bila kita stuck macam ni, kita kembangkan. X darabkan dengan log 3 dapat X log 3. Darab macam biasa. Negatif 4 darab dengan log 3 dapat tolak 4 log 3. Kembangkan macam matematik. Sama juga dengan belah kanan. Warna purple X darabkan dengan log 50 dapat X log 50. Darabkan macam biasa. Negatif 3 darab dengan log 50 jadi tolak 3 log 50. Kembangkan je lah. Kenapa kita kena kembangkan? Nanti ada sebab dia. Nanti kita tengok. Okey. Lepas tu dah kembangkan, dah settle dah. Kita kembangkan X darab dengan log 3 dapat X log 3. Kita kembangkan negatif 4 darab log 3 dapat negatif log 3 macam ni kan. Lepas tu buat benda yang sama dekat belah kanan. Kiri kanan semua samalah cara dia. Mesti sama. Lepas tu blank. Blank lagi. Cepat betul blank. Nampak huruf X ni.
X ni, kita kan nak cari nilai X. X kena dah duduk depan. So, pindah dia duduk depan. Kita pindah X ni. Pindah dia dekat belakang. Kita pindah dia jadi negatif lah. Kalau positif, jadi negatif. Kalau negatif, jadi positif. So, pindah dulu. So, X log 3. Yang ni positif ni, pindah jadi negatif. Okay, negatif X log 50. Sebab X boleh tolak dengan X. Okay, dan nombor 4 ni adalah nombor biasa, nombor 4. Nombor 4 berkawan dengan nombor 3. Berkawanlah dengan nombor-nombor. X berkawan dengan X. Nombor berkawan dengan nombor. Okay, so nombor ni pindah. Negatif 4 ni pindah jadi positif 4. So dia jadi 4 log 3 tolak 3 log 50. Dia jadi macam ni lah. Cantik nombor dia. Nombor X dengan X. Maksudnya kita satukan jenis. Ni X punya, yang ini nombor punya. Jangan keliru dengan log 3 nak tolak dengan log 50 ni macam mana. Jangan keliru yang tu. Tapi kita tengok dulu nombor depan, pemala dia tu. Okey, pemala depan ni. Lepas kita kembangkan tu, kita tengok pemala depan ni. Yang ni penting ya, sebab takut nanti exam keluar. Okey. Lepas tu faktorkan. Faktorkan yang X. Yang nombor ni tak boleh buat apa-apa. Yang nombor ni kekal lah. Tak boleh buat apa-apa. X ni kita faktorkan. X dengan X kita bawa keluar. Bawa tarik dia. Cubalah panggil sesiapa untuk tarik X ni keluar. So X. Buka kurungan. Salin balik. Log 3 tolak log 50. Sebabnya apa? Sebabnya kita dah faktorkan X tu keluar. Kita keluarkan X kiri, dua-dua X ni. Yang tinggal adalah log 3 dengan log 50 je. So biarkanlah dia dalam tu. Okay, biar dia terkurung dalam tu. Tinggalkan dia keseorangan. Yang lain salin. Tak boleh buat apa-apa kan? Salin. Macam ni. Okay. Lepas kita dah kembangkan, kita dah darab kembangkan semua ni, kita dah satukan jenis dia, kita dah sekalikan X dengan X, kita dah sekalikan nombor dengan nombor, kita dah faktorkan X ni. Lepas tu nak buat apa? Kita nak cari nilai X kan? Ni target kita. Ni adalah target. Okay, target kita adalah X. So, bila kita nak target X sahaja, benda ni dah tak perlu lagi dah. Benda log 3 tolak 50 ni dah tak nak dah. So kita pindah dia jadi bahagi. Ingat, X darab dengan something. Ni saya tulis something ya. Saya darab dengan something. Sama dengan something. Something kan macam ni kan. Okay. Yang ni pindah jadi bahagi. Sebab darab pindah jadi bahagi kan. So maksudnya pindah jadi bahagilah. 4 log 3 tolak 3 log 50. Bahagilah dengan yang kita pindah tadi tu. Per dia panjang. Per, macam panjang ni sini. Dengan bawah dia ni, kita tulis balik. Log 3 tolak log 50. Tu je lah. Maksudnya darab pindah jadi bahagi je. Macam biasa je. Algebra kan. Cumanya nak kira ni sakit. Nak kira ni macam mana nak kira ni. So, ada kalkulator kan? Lepas kita dah macam dah cantik dah pindahkan semua ni. Buka kalkulator ni. Tekan nombor dia satu-satu. Satu-satu tau, tekan satu-satu. 4 log 3 dapat berapa? 4 log 3. Salin je lah macam tu. 4 log 3 tolak 3 log 50. Tekan satu-satu. 4 log 3 tolak 3 log 50. Maksudnya macam kita salin je lah soalan tu. Dapat jawapan macam ni kan? Negatif. Okay, yang ni kita tulis tepi lah. Negatif 3.188. Ambil 3 tempat perpuluhan lah, something macam tu. Tulis je dulu macam ni. Okay. And then answers ni, kalau nak senang lah, nak cantik, answers ni,
Jangan padam jangan padam kalkulator ni. Tekan je answer. Answer ni bahagi dengan buka kurungan log 3. Okey, log 3 tutup kurungan tolak dengan log 50. Answer tu kat mana answer? Answer tu dekat sebelah tanda sama. Oh, Ada Ada tak? Oh, ada. Answer. Okey, tekan balik kat sini je Answer bahagi. Okey, buka kurungan dengan tutup kurungan. Buka macam ni. Buka macam ni. Buka tutup macam ni. Lepas tu dalam ni kita nak isi apa? Dalam ni kita isi yang bawah ni. Dalam ni kita isi yang log 3 ni. Satu-satu pelan-pelan. So tekan log. Okey, 3. Log 3. Lepas kita isi nombor 3 tu, tolong tutup kurungan dekat nombor 3 tu. Sebabnya, kalau kita tak tutup kurungan dekat nombor 3 ni, dia akan tercampur dengan log 50 tu. Nanti dia error. So, kena tutup kurungan dekat nombor 3 ni. Okey, baru tolak dengan log 50, tutup lagi sekali. So, hujung dia ni at least ada 2 bracket. Tu log tak tutup. Tak buka. Yang mana? Ini dah ada dah. Dia bracket dia dekat nombor. Yang bracket yang first ni, bracket yang untuk yang kita bahagikan je. Yang dalam ni kita bracketkan dengan nombor dia sahaja. Jadi nampak tak? Log ni kita biarkan dia, cuma yang nombor yang dalam log tu kita bracketkan. Dia jadi macam inilah, bracket 3 tolak dengan bracket 50. Cuma yang bracket yang last tu mewakili apabila yang kita bahagi itulah. Okey, dan kita tekan sama dengan. So dapatlah jawapan 2.610 something macam ni. Ataupun 2.61 lah, cantik lah sikit. 2.609. Kita bundarkan. Kita bundarkan 2.61. Kalau rasa takut nak tekan satu-satu macam tu, try cari macam tadi. Cari satu-satu macam ni, keluarkan dulu. Kemudian cari yang bawah dia, keluarkan dulu apa jawapan dia. Contohnya kalau kita tadi keluarkan kan, log 3. Okay, tutup, tolak log 50. Tutup. Kita dapat negatif 1.21, negatif 1.222 something macam tu. Try buat macam ni. And then kita try lah atas bahagi dengan yang bawah. Maksudnya kita buat satu-satu. Negatif 3.188 bahagi dengan negatif 1.222. Alamak. Shift step 1. Dapatlah macam ni. 2.610 ataupun 2.61 something. Dia jawapan dia kadang-kadang pelajar dia dapat 2.609, dia tak bundarkan. Tak apa, betul. Sebab soalan ni dia tak detail sangat dengan nombor perpuluhan tu. Dia tengok jawapan yang terdekat. Okey, dia tengok jawapan yang terdekat. So tak semestinya bulat-bulat jawapannya 2.61, tak semestinya kadang-kadang ada juga pelajar yang buat 2.609. Tak ada masalah. Jadi untuk soalan ni, nak tahu jalan kerja dia, jangan risau. Jawapan dah ada dalam Google Classroom. Boleh check. Ni answers. Korang boleh check. Saya dah susun cantik-cantik dah. Mana ada soalan dia, bawah dia ada dia punya solution. Semuanya ada. Okay, A, B, C, D semua ada. Ni soalan 3 ada, soalan 4. Ni panjang soalan 4 ni. Tengok soalan 4 pula, soalan 5. Yang ni saya ajar tadi. Okay, soalan 5A macam mana, soalan 5B macam mana. 5B sama je dengan soalan 5A. Kalau rasa nak pro, try lah buat latihan. Sama je cara dia. Boleh rujuk dia punya ni jalan kerja kat sini. Try buat benda ni dan upload kat Google Classroom. Tak payah pun type. Tak payah type pakai komputer. Tulis pakai tangan, snap, scan. Upload kat Google Classroom. Senang je. Salin. Sama juga dengan soalan-soalan yang sebelum ni, self practice 1 dan sebagainya. Okey, ada apa-apa nak tanya tak untuk berkenaan dengan solve the following equations ni?
Tak ada Kalau tak ada, kita tunggu rehat dulu 5 minit. Kita rehat 5 minit, 9.25 kita sambung untuk matrix. Tapi matrix yang kita nak hari ni tak semualah, kita nak ambil yang basic dulu. Okay, so rehat dulu 5 minit 9.25 kita sambung. Saya tutup rakaman ni jap.